Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aina Syahid binti Syukran, nama matrik 05467. Saya akan membentangkan video 1 iaitu berkenaan dengan hikam pertama. Di dalam hikam 1 membahaskan mengenai bergantung ataupun bersandar pada amal ibadat. Ilmu tasawuf merupakan hasil atau kesan daripada amal ibadat orang yang soleh dan baik, yang mana amal ibadat ni dilakukan dalam keadaan hati yang bersih. Jadi sebagaimana yang dikatakan dalam hadis Nabi SAW, man amila bima alima awrasahullah alima ma lam ya'mal. Maksud, barang siapa mengamalkan apa yang diketahui, maka Allah akan mengajarkan perkara yang belum diketahui. Jadi, mudah-mudahan dengan ilmu yang diketahuinya, Allah mewarisi kepadanya satu ilmu yang belum diketahui sebelumnya. Seterusnya, pengertian iktimat dan amal. Berdasarkan sebuah hadis, min alamatil iktimadi alal amal muqsad raja'i 'inda wujudi zalal. Yang maksud, sebahagian tanda seseorang bersandar atas amalannya adalah berkurangnya harapan ketika terjadinya kesalahan. Jadi kat sini cakapnya, tanda kita bergantung kepada amal ni adalah kita kurang berharap kepada Allah. Maksudnya, hati kita ni lebih cenderung berharap pada perbuatan yang kita buat. Jadi iktimat, maksud iktimat atas sesuatu ialah menyandarkan diri dan cenderung padanya, iaitu cenderung kepada sesuatu perkara yang kita buat. Manakala amal pula bermaksud pergerakan fizikal atau hati. Jadi apabila perbuatan zahir dan hati bergerak bertepatan dengan syariat, maka ianya dipanggil taat. Manakala apabila perbuatan zahir dan hati bergerak berlawanan dengan syariat, maka ianya dipanggil maksiat. Mudahnya pembahagian amal. Secara umumnya, amal terbahagi pada dua, iaitu amal zahir dan amal batin. Dan menurut Imam Ibnu Ajibah, amal itu terbahagi pada tiga, iaitu amal syariah, amal tariqah dan amal hakikah. Amal syariah adalah amalan yang berkait dengan ilmu syariah yang zahir, dan amal tariqah pula adalah amalan yang berhubung kait dengan disiplin ilmu tarikat. Dan yang terakhir, amal hakikah adalah amalan yang berhubung kait dengan ilmu hakikat, iaitu ilmu yang berkait dengan perubahan batin, perasaan hati, kesan-kesan perubahan perasaan hati. Seterusnya, huraian pembahagian amal. Yang pertama, amal syariah ini iaitu amalan yang berkaitan dengan ilmu syariah, iaitu kita menghambakan diri dan beribadat kepada Allah SWT dan mengislahkan atau memperelokkan segala tingkah laku zahir. Dan yang kedua, amalul tarikah, iaitu amalan yang berhubung kait dengan disiplin ilmu tarikat, yang mana kita menjadikan Allah sebagai tujuan hidup dan untuk membaiki hati dan jiwa. Dan yang ketiga, amal hakikah, itu amal yang berhubung kait dengan ilmu hakikat, itu mendirikan penyaksian kepada Allah dan untuk memperelokkan ruh seseorang. Selain itu, terdapat nama lain bagi pembahagian amal yang dinyatakan dalam hikam pertama ini, iaitu boleh juga dikatakan amal terbahagi pada tiga itu adalah amalul Islam, amalul iman, amalul ihsan, ataupun terbahagi pada tiga itu ialah amalul ibadah, amalul ubudiyah, amalul ubudah atau al-huriyah. Al-huriyah ni maksud kebebasan diri merasa hamba selain daripada Allah Ta'ala, ataupun boleh dikatakan amal terbahagi pada tiga itu adalah amalul ahli hidayah, amalul ahli wasat dan amalul ahli an-nihayah. Amalan ahli bidayah ni adalah amalan orang yang mula-mula nak menuju ke jalan Allah. Dan amalan ahli wasat pula adalah orang yang di pertengahan, dan amalan ahli an-nihayah adalah orang yang terkedepan. Untuk mudahkan kita faham, saya datangkan contoh mana amalan ahli bidayah ni adalah pada peringkat sekolah rendah, dan amalan ahli wasat adalah peringkat sekolah menengah, dan amalan ahli al-nihayah adalah peringkat universiti. Jadi untuk sampai ke tahap tinggi tu, kita perlu melalui dan ataupun melepasi beberapa tahap bermula daripada bawah dahulu. Seterusnya, dalam hikam pertama juga membincangkan mengenai islah, iaitu memperelokkan atau memperbaiki. Di mana islah ini terbahagi kepada tiga, iaitu yang pertama islah
jawarih, islahul qulub dan islahul sarair. Islahul jawarih ni adalah memperbaiki anggota zahir, yang mana kita memperbaikinya dengan kita mestilah bertaubat. Yang kedua adalah bertakwa, iaitu dengan kita melazimi ibadat. Dan yang ketiga adalah istiqamah, iaitu berterusan melakukan ibadah dan meninggalkan maksiat. Dan islahul qulub pula adalah kita mestilah ikhlas, benar, tumaninah, iaitu ketenangan jiwa. Dan yang ketiga adalah islahul sarair, iaitu al-muraqabah, al-musyahadah dan al-ma'rufah, iaitu kita mengetahui sifat ilahi dan makrifat dan kita sentiasa merasa diawasi. Selain itu, Islam juga terbahagi kepada 3 yang lain, iaitu sedikit berbeza dari sudut nama tetapi mempunyai maksud yang sama dengan Islam yang sebelumnya, iaitu yang pertama Islahul zawahir, Islahul damair dan Islahul sarair. Islahul zawahir adalah mengislahkan anggota zahir dengan kita meninggalkan segala larangan dan mengikuti segala suruhan serta mengerjakan segala perintah. Yang kedua adalah islahul domair, iaitu mengislahkan hati dengan kita mengikis sifat tercela dan menghiasi jiwa dengan sifat yang terpuji. Dan yang ketiga adalah islahul sarair, iaitu mengislahkan atau memperbaiki roh dengan mendidik roh ni supaya timbul rasa beradab, tawadu dan baik akhlak. Mana kita menyerahkan diri dan kita mematahkan segala harapan sehingga ruh tu menjadi suci, beradab, tawaduk dan memiliki akhlak yang mulia. Perbahasan ini dapat kita simpulkan bahawa perbahasan ini adalah tentang amal dan perbuatan yang dapat membersihkan diri, hati dan ruh. Di mana ilmu dan makrifat adalah hasil dari diri, hati dan ruh yang telah bersih. Apabila ruh telah bersih, maka ruh akan dipenuhi dengan ilmu, makrifat dan cahaya. Jadi setiap perkara tu ada tahap-tahapnya. Jadi untuk menuju ke tahap atau menuju ke darjat yang lebih tinggi, kita perlulah mencapai atau menguasai darjat yang rendah terlebih dahulu. Kesimpulannya, seorang salik tidak boleh bersandar pada dirinya, amalannya, kemampuannya dan kekuatannya. Kerana bersandar pada diri ini adalah pertanda akan celaan dan sengsara. Jadi, kita perlulah menyandarkan diri dan amal hanya pada Tuhan dan meminta pertolongan dan hidayahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qasas ayat 68. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Yang bermaksud, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Dan berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, La yudkhila ahadan jannata amaluhu qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa an yataqammadani ya Allah minhu birahmatin. Yang bermaksud, tidaklah salah satu di antara kamu masuk syurga sebab amalnya. Para sahabat bertanya, juga tidak engkau ya Rasulullah? Nabi menjawab, juga tidak aku, kecuali berkat limpahan rahmatnya. Oleh itu, sebagai hamba kita perlu bersandar hanya pada Allah semata-mata. Jadi tanda-tanda seseorang yang bersandar pada Allah ialah pertama, tidak berkurang harapan ketika jatuh dalam kemaksiatan. Itu apabila seorang itu jatuh dalam kemaksiatan, tidak menyebabkan dia jauh pada Allah, malah dia makin mengharapkan pertolongan Allah. Dan yang kedua, tidak bertambah harapan saat muncul darinya kebaikan. Jadi apabila dia buat kebaikan, dia tak merasakan dengan kebaikan tu dapat bantu dia, tapi dia mengharapkan rahmat pada Allah. Jadi secara kesimpulannya, kita perlulah bergantung pada rahmat